Gagasan Madani kini diterjemahkan dalam bentuk tindakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di peringkat antarabangsa apabila Malaysia muncul sebagai tuan rumah Sidang Kemuncak ASEAN ke-47. Ia bukan sahaja menghimpunkan pemimpin serantau, malah menarik penyertaan pemimpin dunia. Sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia di peringkat antarabangsa. Kita cuba mengangkat kembali martabat negara ini supaya dapat bersaing dengan negara-negara lain. Dan juga kita telah menerima keluarga baru dalam ASEAN ini, iaitu Timor Leste. Dan ini berlaku di Malaysia. Ini yang kita mahu sebenarnya, supaya rakyat, komuniti dapat memahami sebenarnya agenda Malaysia Madani ini. Bukan setakat untuk rakyat Malaysia, tapi kita cuba untuk mengharmonikan masyarakat dunia yang terdiri dengan kepelbagaian negara ini. Beliau menegaskan pencapaian Malaysia dalam Sidang Kemuncak ASEAN kali ini merupakan sejarah tersendiri yang belum pernah dicapai oleh mana-mana Perdana Menteri sebelum ini. Dalam konteks ini, konsep Madani kini diangkat ke peringkat global menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia yang mendapat perhatian serta pengiktirafan dunia. Program Pekebun Kecil Makmur, anjuran pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil Perusahaan Getah Risda, platform penting dalam memperkasa pekebun kecil khususnya di Beaufort dan Sipitang. 6.76 juta ringgit diperuntukkan untuk membangunkan pekebun kecil kedua-dua daerah. Program ini memberi manfaat kepada lebih 4,700 pekebun kecil di bawah seliaan Risda daerah Beaufort. Program ini merupakan program untuk kita berkongsi maklumat kepada pekebun-pekebun kecil, khasnya dari sudut usaha-usaha ataupun inisiatif-inisiatif Risda dalam meningkatkan tanaman-tanaman getah dalam negara kita. Beliau ditemui media dalam program Pekebun Kecil Makmur peringkat negeri Sabah di College Vocational Beaufort. Saya menyerulah kepada semua supaya mengambil peluang dan juga ruang yang telah disediakan oleh kerajaan ini supaya mereka manfaatkan. Di mana ada lebih kurang hampir 20,000 sasaran ataupun sumbangan ataupun inisiatif yang akan diberikan, insentif yang akan diberikan kepada pekebun-pekebun kecil nanti. Apabila jalan berlumpur menjadi penghalang, bila banjir memutuskan harapan untuk hadir ke sekolah. Namun kini semuanya berubah di asrama transit. Laporannya bersama Iswadiman Syamsuddin. Di pedalaman Pitas, ratusan kilometer dari hiruk-pikuk ibu kota, sebuah inisiatif kecil memberi impak yang luar biasa. Asrama transit yang terletak di SK Bawing Pitas ini bukan sekadar tempat berteduh, tetapi simbol harapan baharu pembangunan modal insan. Dibina khusus untuk menangani isu ketidakhadiran pelajar akibat faktor jarak, jalan rosak dan cuaca tidak menentu. Saya rasa gembira, saya senang untuk tinggal di sekolah ini. Kadang kereta rosak atau banjir, dalam perjalanan itu susah. Perasaan saya sangat gembira karena dapat memiliki asrama yang cantik seperti ini. Sebelum kami memiliki asrama, kami hanya menumpang di rumah guru. Saya sangat gembira karena mendapati asrama yang sangat cantik dan besar. Saya tinggal di rumah terkadang-kadang selalu tidak bisa datang ke sekolah karena memiliki masalah kendaraan. Asrama dibina dengan kos RM100,000, hasil tajaan 3 syarikat tempatan dan diselaras Persatuan Dusun Islam Sabah PDIS. Ini sebenarnya untuk menampung pelajar-pelajar yang jauh dari sini. Ada yang datang daripada 45 km jauh, perkampungan-perkampungan yang jauh yang tidak ada fasilitas dan sebagainya, dan terpaksa mengharungi banjir, bila hujan dan sebagainya. TV, mesin basuh, peti sejuk, semua dalam perancangan. Setiap inci dibina menggunakan kaedah IBS untuk memberi keselesaan optimum kepada 48 pelajar dari tahun 1 hingga 6. Majoritinya anak petani dan pekerja ladang sawit. Dan terima kasih kepada sumbangan daripada Pertubuhan Dusun Islam ini mempermudahkan lagi kepada ibu bapa yang ada anak untuk mempersekolahkan anak-anak mereka. Sebelum ini masalah jalan dan jauh, terutamanya waktu tengkujuh banjir. Kadang-kadang kami
mengharungi semua banjir dari Tanah Rata, jalan ke sekolah, kira-kira 6 km begitu. Sebab kadang-kadang kalau yang masa bekerja itu sukar untuk ulang-alik, mengantar budak dan mengambil. Jadi ini salah satu kemudahan yang dapat kami terima dan kami sangat berterima kasih kepada Persatuan Dusun Islam Sabah. Asrama Transit SK Bawing bukan sekadar bangunan baharu. Ia menoktahkan cabaran lama. Salah satu faktor yang saya perlu cari jalan macam mana untuk memastikan kehadiran di sekolah ini adalah sangat baik. Jadi saya fikir dengan ada asrama ini, peratus untuk kehadiran ke 90% lebih akan dapat dijayakan. Simbol harapan, pemacu perubahan, titik mula masa depan. Dan inilah hasil muafakat antara NGO, PIBG dan masyarakat dalam menjulang hak pendidikan buat anak-anak luar bandar. Kemudahan asrama transit inisiatif oleh Pertubuhan Dusun Islam Sabah ini bukan sahaja dapat menangani masalah ketidakhadiran pelajar ke sekolah, malah melatih pelajar untuk berdikari dan membina sahsia diri yang cemerlang melalui program akademik, kokurikulum dan kerohanian. Iswadiman Syamsuddin, RTM. Program Festival Kebudayaan bukan sekadar meraihkan kepelbagaian budaya, sebaliknya mengangkat nilai keibubapaan dan kekeluargaan. Ia sebagai asas membina masyarakat harmoni dan sejahtera. Ibu bapa berperanan penting dalam membentuk generasi muda yang berdisiplin, berakhlak mulia dan berilmu. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Sheri berkata, melalui program ini ilmu keibubapaan dapat dikongsi selaras dengan semangat komuniti berdaya tahan dan keluarga sejahtera. Beliau menghargai peranan Pertubuhan Penduduk PPR Taman Harmoni serta NGO yang sentiasa aktif melaksanakan pelbagai program komuniti. Teks ucapan beliau dibacakan Pegawai Khasnia Asrul Asmat sempena perasmian program berkenaan di Sandakan. Sementara itu, pengerusi penganjur Juhaili Majid berkata, program ini antara usaha menyemai warisan budaya bermula dari peringkat kanak-kanak. Kenapa saya sering menyelitkan program keibubapaan ini? Karena siapa lagi akan mewarisi kita punya negara Malaysia ini kalau bukan anak-anak belia kita yang ada sekarang. Itulah tujuan saya kenapa saya satukan program keibubapaan kreatif Smart Parenting ini dengan kerjasama juga daripada pihak Kementerian Sabah lah, khususnya Sabah Maju Jaya di bawah Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat. Outdoor Gym bagi meningkatkan tahap kecergasan dan kesihatan warga emas. Kemudahan baharu ini bakal dinikmati 92 penghuni rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut. Kemudahan ini merupakan inisiatif Pertubuhan Bukan Kerajaan Lions Club sebagai usaha memperkasa kesejahteraan warga emas. Majlis penyerahan peralatan disempurnakan Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKS Sabah, Jais Asri. Yang ini memberikan manfaat kepada warga tua kita untuk membuat sanaman ringan pada setiap hari dan ini satu yang sangat kita galakkan. Dan kita juga ucapkan terima kasih kepada Lions Club kerana mengambil inisiatif yang sangat bermakna dan sangat penting sebenarnya bagi memastikan penghuni institusi ini sentiasa sihat dan aktif. Jais turut menggalakkan lebih banyak NGO tampil melaksana program seumpama bagi memastikan warga emas kekal aktif dan sihat. Request for Lions Club support to fund and build this outdoor gym as requested by the staff and physiotherapists. Setakat ini terdapat 3 rumah warga tua di Sabah iaitu Rumah Warga Tua Sri Harapan Sandakan, Rumah Warga Tua Air Panas Tawau dan Sri Pritchard Kinarut. Baik saudara, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Malaysia Madani, rakyat disantuni.